Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung ke muka surat 125, soalan nombor 2. Dia kata selesaikan setiap situasi berikut menggunakan pemodelan matematik. Jadi kita tengok contoh, dia bagi syuhada akan menerima upah sebanyak RM42 jika dia bekerja selama 6 jam sebagai juruwang di sebuah pusat beli belah. Jika syuhada bekerja selama 9 jam, berapakah jumlah upah yang akan diterima? Awak boleh rujuk buku awak. Kita tengok contoh. Syuhada akan menerima upah sebanyak RM42 jika dia bekerja selama 6 jam sebagai juruwang di sebuah pusat beli belah. Okey, itu maklumat. Jika syuhada bekerja selama 9 jam, cikgu dah baca. Okey, penyelesaian dia, mengenal pasti dan mendefinisikan masalah. Okey, jadi kita nak kenal pasti masalah. Dia kata tentukan jumlah upah yang akan diterima oleh syuhada jika dia bekerja selama 9 jam. Itu yang dia tanya. Seterusnya, mengenal pasti masalah. Diketahui bahawa apabila bilangan jam bekerja bertambah, jumlah upah yang diterima juga bertambah. Oleh itu, jumlah upah berubah secara langsung dengan bilangan jam bekerja. Jadi yang ni kita tafsirkan dia. Seterusnya, membuat andaian dan mengenal pasti pemboleh ubah. Kita nak kenal pasti pemboleh ubah. Andaikan bahawa upah sejam yang diterima adalah sama bagi satu tempoh bekerja. Itu andaian kita. Maksudnya, sama je. Bahawa upah sejam yang diterima adalah sama. Kalau tak sama, maksudnya hari ni RM4, esok RM5. Tak boleh, kita kena andaikan sama. Okey, seterusnya, katakan X mewakili bilangan jam. Okey, jadi kita buat pemboleh ubah. X tu jam. Dan Y mewakili jumlah upah, duit, bayar yang diterima. Okey, seterusnya Y berubah secara langsung dengan X. Yang ni awak pernah dengar perkataan berubah secara langsung. Jadi kita boleh keluarkan Y sama dengan KX. Ini cikgu ingatkan balik yang kita dah belajar. Y berubah secara langsung dengan X. Jadi kita buang secara langsung, dia akan jadi Y sama dengan KX. Dengan keadaan K ialah pemalar. Okey, ni cikgu dah cakap untuk jawab soalan ni berayat kan. Jadi awak buatlah dalam bentuk ayat. Okey, seterusnya dia kata mengaplikasikan matematik untuk menyelesaikan masalah. Jadi kita pun, dah kita buat ayat, kita pun guna konsep matematik. Okey, dia kata gantikan Y sama dengan 42. Y sama dengan 42 kan. Padam kan. Okey, dia kata gantikan Y sama dengan 42 dan X sama dengan 6. Dapat daripada mana? Ini. Upah 42, 6 jam. Kan? Jadi, X tu jam, Y tu upah. Jadi, X tu jam, Y tu upah. Sebab tu dia kata Y 42, X ialah 6. Ke dalam Y sama dengan KX. Jadi, kita masukkan Y tu ialah 42 sama dengan K kurungan X tu ialah 6. Itu maksud dia. Jadi, kita dapatlah K sama dengan 42 bagi 6 ialah 7. Ini dah panggil mengaplikasi matematik. Jadi kita buat pengiraan tu, kita dah guna matematik. Yang ni belum lagi. Okey. Maka Y sama dengan 7X. Jadi kita keluarkan, masukkan balik dalam ni. Y sama dengan 7, gantikan 7X. Yang kena ganti hanya K sahaja. Ganti K. Gantikan K, ganti K. Y dengan X kekalkan. Ingat, yang dulu-dulu cikgu pernah ajar. Awak tolong ingat balik. Y dengan X kekalkan, jangan ganti. Okay, seterusnya, apabila X sama dengan 9, okay, soalan dia tanya bekerja selama 9 jam. Jadi kita ganti X tu dengan 9 pula. Jadi kita masuk dalam keadaan persamaan ni, kita ganti X saja sama dengan 9. Jadi 7 darab 9. Jadi dapatlah Y ialah 63. Y tu apa? Y tu ialah upah dia. Okey, jadi dia kata dapat Y sama dengan 63, maka syuhada akan menerima upah sebanyak RM63 jika dia bekerja selama 9 jam. Okey, lepas tu 1, 2, 3. Ini kena hafal. Ini
pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga, ini yang keempat. Okey. Yang keempat ialah menentusahkan dan mentafsir penyelesaian. Jadi menentusahkan, dia kata model fungsi linear y sama dengan 7x yang diperoleh tidak dapat digunakan untuk semua situasi upah jam yang diterima dan masa bekerja kerana nilai tersebut mungkin berbeza mengikut situasi. Dia kata y sama dengan 7x tak boleh diguna untuk semua. Mungkin dah kerja dekat Speedmart lain perkali dia bukan 7x. Mungkin kerja dekat pizza lain, itu maksud dia. Jadi kalau kita buat graf, ini graf dia. Y sama dengan 7x. Kenapa dia terkena dekat kosong? Sebab C dia kosong. Okey, seterusnya memurnikan model matematik. Pemurnian model tidak dapat dilakukan kerana maklumat yang diberikan adalah terhad. Dalam kes soalan ni adalah terhad. Seterusnya melaporkan dapatan. Kita nak lapor. Buat laporan berdasarkan tafsiran penyelesaian yang diperoleh. Kita nak buat pelaporan. Okey, seterusnya kita nak bagi faham lagi, kita tengok soalan seterusnya. Okay, kita tengok muka surat 126. Ada berapa tadi yang awak kena hafal? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi tolong hafal. Okay, seorang jurutype menggunakan masa selama 60 saat untuk menaip 30 patah perkataan pada sebuah komputer riba. Jika jurutype itu menggunakan komputer riba yang sama untuk menaip, berapakah masa yang diperlukan untuk menaip 450 patah perkataan? Okey. Jadi dia kata mengenal pasti dan mendefinisikan masalah yang pertama. Ingat, itu step yang pertama. Jadi kalau kita nak mengenal pasti dan mendefinisikan masalah, kita buat dalam bentuk ayat. First, dia nak kenal pasti, dia nak tentukan masa. Ambil daripada mana? Ambil daripada soalan terus. Kita tentukan masa. Berapakah masa? Ini soalannya. Kalau cikgu highlight kan, ini. Kan? Jadi masalahnya dekat mana? Dekat sini. Berapakah masa yang diperlukan? Jadi kita ambil ayat tu. Masalah yang dia nak ialah tentukan masa yang diperlukan untuk menaip, tiru balik. Untuk menaip, ambil semua sekali. 450 patah perkataan. Okey, yang kedua. Yang ni kita andaian, diketahui, belum andaian diketahui bahawa semakin banyak, sekurang-kurangnya buat 2 ayat dekat sini. Semakin banyak bilangan perkataan ditaip, koma, semakin banyak masa yang diperlukan. Macam sains sikit kan? Semakin banyak masa yang diperlukan. Okey. Oleh itu, jumlah masa yang diperlukan berubah secara langsung dengan bilangan perkataan yang ingin ditaip. Okey, awak salin. Oleh itu, jumlah masa yang diperlukan berubah secara langsung dengan bilangan perkataan yang ditaip. Okey, seterusnya cikgu pergi ke poin yang kedua. Membuat andaian dan mengenal pasti pemboleh ubah. Okey, andaikan, kita andaikan. Ni, ambil daripada sini. Ayat sini. Komputer riba yang sama untuk menaip. Jadi, kita andaikan. First, kecekapan jurutype. Kecekapan jurutype adalah sama. Maksudnya tangan dia tu, dia type sama je laju dia. Tu maksud kecekapan dia sama.
Okey, seterusnya pemboleh ubah kan. Dah buat andaian, kita mengenal pasti pemboleh ubah. Katakan awak kena buat ayat. X mewakili bilangan perkataan. Jadi X ni, yang ni. Macam juga soalan tadi. Kita tengok soalan tadi. X tu ialah yang belakang. X tu ialah yang belakang. Y tu ialah depan. Jadi awak boleh ingat daripada ayat awak ambil X tu ialah yang belakang. Jadi X tu ialah mewakili bilangan perkataan dan Y mewakili jumlah masa. Okey. Jumlah masa yang diperlukan untuk menaip. Bolehlah sambung. Okey, seterusnya poin yang ketiga awak tulis Y berubah secara langsung dengan X. Kita kat sini. Y berubah, sorry yang tulisan tak apa cantik. Secara langsung dengan X, maka Y sama dengan KX. Sambung sikit lagi dengan keadaan. Macam ayat tadi, awak boleh tiru ayat kat atas. K ialah pemalar. Titik. Okey, seterusnya mengaplikasikan matematik untuk menyelesaikan masalah. Jadi kita gantikan matematik. Kita gantikan Y sama dengan 60. Ni Y tadi. X sama dengan 30 ke dalam Y sama dengan KX. Okey, 60 sama dengan K darab 30. Jadi K sama dengan 2 kan. Maka Y sama dengan 2X. Okey, itu ayat matematik. Jadi kita pun gantikan yang ni. Gantikan 450 patah perkataan. Gantikan X sama dengan 450 kan. Ke dalam itu. Jadi dia akan jadi Y sama dengan 2 darab 450. Jadi Y dapat 900. Okey. Buat ayat lagi. Maka jumlah masa yang diperlukan oleh jurutype tersebut untuk menaip 450 patah perkataan ialah 900 saat. Okey. Seterusnya yang keempat, yang ketiga, 4, 5, 6. Menentusahkan dan mentafsir penyelesaian. Jadi menentusahkan, jawapan dia akan jadi model fungsi linear Y sama dengan 2X yang diperoleh tidak dapat digunakan untuk semua situasi masa menaip dan jumlah patah perkataan yang ditaip kerana nilai tersebut mungkin berbeza mengikut situasi. Jadi awak pun lukis graf, buat ayat tadi cikgu bagi, kemudian awak lukis graf. Ini Y, ini X, ini graf Y sama dengan 2X. Dan kita lakar sahaja, kita menganggapkan C itu kosong. Okey, itu grafnya. Jadi dia kata tak boleh digunakan untuk semua situasi. Maksudnya dia hanya boleh digunakan untuk dia je lah. Untuk Ali tak boleh, untuk Abu tak boleh. Abu mungkin taip lagi laju, Ali mungkin taip lagi perlahan daripada dia ni. Itu maksud dia. Seterusnya, memurnikan model matematik. Pemurnian model tidak dapat dilakukan kerana maklumat yang diberikan adalah terhad. Okey. Seterusnya, apa yang dimaksudkan terhad? Maksudnya hanya seorang sahaja yang kita tahu. Patutnya kita nak buat kajian ni mesti ramai. Baru kita boleh pemurnian dia. Okey, melaporkan dapatan. Buat laporan berdasarkan tafsiran penyelesaian yang diperoleh. Ambil ayat tadi. Okey, seterusnya soalan B.
Kata Encik Kamal memandu kereta dari Kelang Selangor pada Kelaju. Sorry, saya salah baca soalan. Okey, soalan muka surat 127. Sebuah syarikat menjual kalkulator ingin membuat model keuntungan jualan jadual di sebelah menunjukkan keuntungan jualan PX. Jadi keuntungan dekat sini PX sebelah kanan dan apabila unit kalkulator X dijual, X unit dijual, tentukan keuntungan syarikat. Dia nak keuntungan maksimum syarikat. Okey, jadi first kita nak mengenal pasti masalah. Yang soalan dia nak keuntungan kan. Jadi dapatkan model keuntungan. Mengenal pasti masalah, dapatkan model keuntungan jualan syarikat itu dan tentukan keuntungan maksimum daripada model tersebut. Jadi dia minta model syarikat dan keuntungan dia. Ingin membuat model keuntungan. Okey, dua benda yang dia nak. Ada dua penyelesaian. Jadi awak salin. Dapatkan model keuntungan jualan syarikat itu dan tentukan keuntungan maksimum daripada model tersebut. Okey. Seterusnya yang kedua, membuat andaian. Okey, andaikan bahawa keuntungan maksimum dicapai pada suatu paras jualan tertentu dan jumlah keuntungan maksimum ini bukan dicapai berdasarkan bilangan unit kalkulator tertinggi yang dijual. Ini siapa belajar ekonomi dia faham. Dia kata kita mengandaikan bahawa keuntungan maksimum dicapai pada satu paras jualan tertentu dan jumlah keuntungan maksimum ini bukan dicapai berdasarkan bilangan unit kalkulator tertinggi yang dijual. Itu poin pertama. Poin kedua, dua pemboleh ubah yang terlibat ialah jumlah keuntungan P, yang ini kita andaikan sebagai P. Satu lagi ialah dan bilangan unit kalkulator yang dijual X. Jadi pun dah tulis kat awak, ini X, ini P. Itu pemboleh ubah dia. Seterusnya yang ketiga, mengaplikasikan matematik. Jadi tulis graf PX melawan X dilukis. Bentuk graf yang terhasil menunjukkan lengkung graf fungsi kuadratik. Jadi kita kena lukis. Daripada sini kita transfer ke sini. Jadi first kalau X tu kosong, keuntungan dia negatif 90,000. Jadi negatif 90,000 kat bawah ni negatif 100. Jadi, awak tandakan betul-betul. Dekat 90,000 ialah dekat kotak yang ke-9. Satu kotak sebelum 100,000. Seterusnya, untuk 1,000 ialah 110,000. Jadi 110,000 naik satu kotak. Seterusnya, 230,000. 230,000 naik 3 kotak. 270,000 naik 7 kotak. Seterusnya, 230,000 balik, turun balik. Seterusnya 110,000 balik. Okay, sama dengan tadi. Dengan ni. Last sekali ialah 90,000 balik. Okey, dekat sini. Kalau kita lakarkan graf, dia akan jadi bentuk kuadratik. Masam. Jadi awak boleh tulis nombor 3 ni. Graf PX melawan X dilukis. Bentuk graf yang terhasil menunjukkan lengkung graf fungsi kuadratik. Itu poin pertama. Poin yang kedua ialah berdasarkan graf keuntungan maksimum ialah RM270,400 apabila 3,000 unit dijual, 3 unit kalkulator dijual. Jadi kalau kita tengok dekat sini mana ada 270,400 kan? Kita boleh tengok daripada graf. Macam mana kita nak tengok daripada graf? Kita tengok yang paling maksimum sekali. Dekat mana dia paling maksimum sekali? Kalau kita tengok dekat ni, dia dekat tengah-tengah sini.
Kat tengah-tengah sini awak baca berapa tinggi graf ni. Okay, awak baca dekat situ. Dia adalah, maksimum dia ialah 270,400. 270,000. Bukan 270,400. 270,000. Jadi jawapan dia, berdasarkan graf keuntungan maksimum ialah 270,000 apabila 3 unit kalkulator dijual. Seterusnya, menentu sahkan dan mentafsir penyelesaian. Okey, kita pergi ke nombor 4. Menentu sahkan dan mentafsir penyelesaian. Jadi kita masukkan ni graf kuadratik. Jadi graf kuadratik dia adalah bentuk AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Itu adalah persamaan umum untuk graf kuadratik. Jadi kita akan masukkan dalam graf kuadratik. First, kita tengok titik ini. Titik hujung sini kita ambil titik-titik dia. Titik sini ialah X dia 6,000, Y dia ialah negatif 90,000. Dekat hujung sini ialah 0, negatif 90,000. Okay. Satu lagi ialah dekat 1,000. Dekat 1,000 kita boleh ambil sini ialah 110,000. Dia sama dengan jadual ini. Okey, jadi kita masukkan dalam persamaan. Apabila kita masukkan dalam persamaan, ini persamaan Y sama dengan, jadi kita masukkan 90,000 dulu. Kita masukkan Y 90,000, jadi negatif 90,000. Sebab apa kita ambil 3 titik? Sebab dia ada A, B, C, 3 benda kita nak cari. Kita akan jadikan dia A, tak tahu. X dia ialah kita gantikan 0. Kita ambil titik pertama. X dia ialah 0. Kita tulis kat sini titik pertama 0, negatif 90,000. Macam mana kita masuk? Sini X, sini Y. Jadi dekat Y ni cikgu gantikan negatif 90,000. A tu tak tahu. X tu akan cikgu gantikan dengan 0. Tambah B darab 0. X pun 0. Tambah C. Jadi ni dah 0, 0. Jadi awak akan dapat C sama dengan negatif 90,000. Okey, selesai. Seterusnya kita gantikan titik yang kedua. Cikgu sambung sinilah. Titik yang kedua ialah 1,000, 110,000. Ini X, ini Y. Okey, seterusnya kita gantikan Y ialah 110,000. Cikgu gantikan dalam ni equation ni. Sama dengan A tak tahu, X ialah 1,000 kuasa 2 tambah B tak tahu, X ialah 1,000 tambah C ialah yang ni, negatif 90,000. Jadi tolak 90,000. Okey. Jadi kita permudahkan dia. Dia akan jadi 1,000 kuasa 2 ialah 1,000,000. Jadi cikgu tulis kat sini 110,000 sama dengan 1,000,000 A, sebab dia pakai nombor besar, tambah 1,000 B tolak 90,000. Okay, 90,000 cikgu pindah ke sana, dia jadi tambah, pindah ke depan. Jadi 110 tambah dengan 90 jadi 200,000. Jadi 200,000 sama dengan 1,000,000 A tambah
tambah 1000 B. Okay, itu adalah persamaan 1. Kita nak cari 1 A dengan B, jadi 2 persamaan. Satu lagi kita gantikan titik yang hujung sekali ialah 6000, negatif 90,000. Jadi ini Y, ini X. Kita masukkan lagi dalam equation ini. Y ialah negatif 90,000 sama dengan A, tak tahu. X ialah 6000 kuasa 2 tambah B darab dengan X ialah 6000 tambah dengan C ialah negatif 90,000. Kita masukkan dalam equation ni. Seterusnya apa akan jadi? Yang ni negatif 90,000 pergi ke sana tambah dia akan jadi hapuslah, tolak tambah. Seterusnya yang ni 6000 kuasa 2 dia akan jadi 36 juta. Nombor dia sangat besar. A square. Kenapa A square? A tambah 6000 B sama dengan 0. Ini persamaan 2. Okay. Kita susunkan balik bagi nampak. Dia akan jadi sejuta A tambah 1000 B sama dengan manalah sama dengan 200,000. Persamaan 1. Persamaan 2 ialah 36 juta A tambah 6000 B sama dengan 0. Ini adalah persamaan 2. Cikgu salin balik. Okay, ni awak selesaikan. Macam mana kita nak selesaikan? 36 juta persamaan 1 awak darabkan dengan 6. Okay. Yang ni semua kita darabkan dengan 6. Kita nak jadikan dia 6000. Jadi dia akan jadi sejuta darab 6, 6 juta. A tambah 6000 B sama dengan 2 kali 6, 12, 00, 000. Ini persamaan 1 tadi. Yang persamaan 2, 36 juta A tambah 6000 B sama dengan 0. Ini persamaan 2. Salin balik je ni. Okey, jadi apa akan jadi? Kita tolakkan persamaan 1 tolak persamaan 2. Okey, persamaan 1 tolak persamaan 2. 6 juta tolak 36 juta dia akan jadi negatif 30 juta. Iya ke? 36 juta tolak 6 juta. Itulah. Negatif 30 juta. Aku takut salah sebab dia nombor besar sangat. Yang ni tolak ni hapus sama dengan 12, 12, 00, 00, 00 berkali 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ni ada A. Jadi yang ni bahagi A sama dengan 12. Okay, kita kira kosong. Tu 2, 3, 4, 5 hapus. Tu 2, 3, 4, 5 hapus. Jadi 12 bahagi 300. Negatif 0.04. Dapat A negatif 0.04. Jadi masukkanlah dalam mana-mana equation. Kita masuk dalam equation ni. Nak cari B kan. Cikgu masuk dalam equation 1 balik. Equation 2 lah senang. Cikgu masuk dalam equation 2. Equation ni. Dia akan jadi besar nombor dia. 36 juta
A tambah 6,000 B. A ni darab dengan negatif 0.04 sama dengan 0. Jadi 36 juta, hati-hati dengan nombor 1, 2, 3, 4, 5, 6 darab negatif 0.04 akan dapat negatif 1.44 juta. Jadi B sama dengan, pindah ke sana dia akan jadi positif 144,000,000. Awak kena tekan kalkulator jangan salin sahaja. Ini cikgu bahagikan terus dengan 6,000. Jadi bagi 6,000, awak akan dapat B sama dengan 240. Tolong tekan kalkulator. Pengalaman tekan kalkulator tu penting. Oleh sebab itu, dapatlah equation dia Y sama dengan A X kuasa 2 tambah B X tambah C ialah ni, negatif 90,000. Okey, itu jawapan dia. Jadi, Y tu apa dia? Y tu ialah PX. Dalam kes ni, Y tu adalah PX. Jadi, kita boleh tuliskan, yang ni bukan oleh sebab itu lagi last baru oleh sebab itu, PX sama dengan negatif 0.04 X square tambah 240 X tolak 90,000. Okey, jawapan dia. Okey, seterusnya, belum habis lagi mengaplikasikan matematik. Kan matematik kan panjang. Jadi, dia kata apabila, cikgu sama kat sini. Apabila X 3,000, jadi kita kena gantikan dah. Apabila X ni, cikgu sama kat sini, X tu 3,000. Jadi, dia akan jadi P sama dengan, kita masukkan X tu 3,000 dalam ni. Negatif 0.04 darab dengan 3,000 kuasa 2. Dalam X ni semua kita masukkan 3,000. Tambah 240 darab dengan 3,000. Tolak dengan 90,000. Awak akan dapat sama dengan 270,000. Okay. Seterusnya, memurnikan model matematik. Model ini mungkin tidak benar bagi keuntungan maksimum yang diperoleh oleh syarikat lain. Model baharu diperlukan untuk situasi yang berbeza. Seterusnya, melaporkan dapatan. Buat laporan berdasarkan tafsiran penyelesaian yang diperoleh. Okey, itu. Seterusnya, untuk soalan C, cikgu nak awak try buat. Populasi penduduk, itu homework untuk hari ini. Itu sahaja untuk hari ini. Sekian, terima kasih.